Hi guys, I'm back. Hari ni saya nak ulas perkara yang sedikit serius. Akan tetapi sebaik mungkin saya cuba menyampaikannya dengan cara yang paling santai. Bawa ada nur sikit. Semalam saya terbaca satu posting. Saya merujuk kepada posting ini, kita baca sedikit. Berita sedih petang ini, one of MO in our hospital main kerja pukul 7.30 pagi. Pukul 4 petang baru sedar anak berumur 8 bulan tertinggal di dalam kereta dalam staff parking. Baby dah biru, bawa ke kecemasan CPR semua, baby memang dah meninggal. Kita kerap mendengar berkenaan dengan berita-berita seperti ini. Dan reaksi orang ramai juga berbeza. Ada yang menzahirkan rasa kesal kenapa boleh tertinggal anak dalam kereta. Ada yang menunjukkan rasa simpati. Tapi sebagai seorang yang beragama Islam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah juga kita kembali. Okay, kita put aside benda tersebut. Tapi saya nak bawa persoalan, kenapa benda ini boleh terjadi? Benar ajal dan maut ketentuan Tuhan. Dalam video kali ini, saya nak bawa semua sahabat-sahabat berfikir bersama dengan saya supaya setidak-tidaknya kita berusaha untuk mengelakkan daripada perkara ini boleh terjadi kepada mana-mana orang. Now, persoalannya, kenapa perkara ini boleh terjadi? Benarkah ada elemen of kecuaian atau ada faktor psikologikal yang mengakibatkan kecuaian ini berlaku? Yang pertama, apabila menjalani rutin seharian tanpa sedar membina dan membentuk set perlakuan yang dinamakan sebagai automatic behavior. Sebagai manusia yang normal, kita diberi kemampuan untuk berfikir, bertingkah laku dan beremosi. Namun yang demikian, apabila berlaku pengulangan ataupun rutin yang kita lakukan sebagai aktiviti ataupun perlakuan yang kita lakukan sepanjang hari secara berulang-ulang, akhirnya menyebabkan kita melakukan perbuatan tersebut bukan lagi dalam area conscious mind tetapi dalam perspektif unconscious mind, maksudnya benda yang berada di bawah kesedaran kita. Saya bagi satu analogi. Pernah tak berlaku kepada anda drive kereta ke lokasi A dan perlakuan memandu ke lokasi A ini adalah perkara yang anda buat setiap hari. Anda mengulang perilaku yang sama seperti keluar rumah, masuk dekat dalam kereta, tekan button start, kemudian memandu ke arah yang anda biasa buat setiap hari. Sedar-sedarnya anda dah sampai ke lokasi A tanpa mengingati proses yang berlaku sepanjang jalan tersebut. Apa yang anda jumpa sepanjang perjalanan, dan perjalanan ke lokasi A itu dia jadi macam satu bentuk video yang anda ulang tayang setiap hari. Sedangkan pada hakikatnya tidak seperti itu. Pernah tak berlaku kepada anda? Dalam istilah psikologi dipanggil sebagai disosiatif. Maksudnya anda terpisah daripada alam realiti pada ketika itu in current situation, dan yang mengawal anda pada ketika itu bukan lagi individu yang tahu dan sedar tentang apa yang berlaku di sekeliling dia, tetapi anda sedang dikawal oleh set perilaku yang anda jalani setiap hari. Sama je macam situasi apps yang kita guna dekat dalam phone, software-software yang kita guna dekat dalam laptop. Anda tak perlu lagi bekerja, tetapi yang bekerja adalah software dan apps tersebut. Anda sebagai individu, sebagai manusia tidak lagi mempunyai kawalan kepada itu dan kita membiarkan software dan apps itu yang mengawal anda. Setakat ini faham analoginya? Yang kedua, apa yang kita boleh buat dan usahakan bagi mengelak daripada perkara ini daripada berulang kepada orang-orang lain? Apa yang paling penting adalah meletakkan kesedaran diri pada tahap maksimum, yakni kita berada pada realiti pada ketika itu, bukan terasing daripadanya. Contoh, bila saya ambil mouse, saya tahu saya sedang mengambil mouse daripada sebelah kiri dan mengangkatnya dan meletaknya kembali. Perkara ini bukan lagi rutin, tetapi saya memahami proses yang berlaku. Contoh lain, saya sedang drive kereta dan saya tahu apa yang berada dekat sekeliling saya pada ketika itu
yang mana saya sekarang berada pada 7 hari bulan Oktober pada hari Sabtu jam sekian-sekian. Bukan berada di belakang masa tersebut ataupun di hadapan masa tersebut. Awak kena berada pada current situation. Boleh dilatih tak? Boleh. Ambil balik power untuk kontrol diri anda dan jangan biarkan rutin itu yang mengawal kehidupan anda sepanjang hari. Bolehlah nak gunakan sedikit kalau sometimes kita rasa malas nak fikir, kita pun akan guna benda yang sama. Saya pun sama juga akan menggunakan perkara yang sama sekiranya saya memang biasa mengulang perbuatan tersebut. Tetapi kalau ia melibatkan keselamatan orang lain, make sure anda berada pada current situation, bukan di luar masa tersebut. Yang ketiga, ini nasihat saya sebagai seorang ibu kepada semua ibu bapa yang di luar sana yang menghantar anak-anak mereka ke tempat pengasuh, ke hantar ke sekolah ke. Cadangan saya untuk jadikan kebiasaan anda meletakkan anak anda pada car seat ataupun kerusi bayi. Jika terpaksa dan anda seorang yang mengurus anak-anak, ini terpaksa sangat jangan pakai nasihat ini kalau anda tidak terpaksa. Dan jangan pakai nasihat ini kalau anak anda kebiasaannya dia takkan tidur dekat kerusi baby tu. Letak kerusi baby dekat depan, tarik sedikit kerusi yang depan itu ke belakang. So anything happen, anak itu tidak akan terkena pada bahagian dashboard. Saya ingatkan lagi sekali, ini kalau terpaksa. Cara keduanya adalah anda boleh letakkan barang kerja anda dekat belakang. Beg laptop ke, dompet ke, beg bimbing tu yang anda binjit setiap hari. Dan yang paling bagus kalau anda boleh letak phone anda dekat tepi baby tersebut, tepi anak anda. Sebab orang sekarang ni kan biasa telefon apa semua ni memang tak boleh terpisah daripada badan dia. So in case kalau tertinggal anak dekat dalam kereta, anda boleh sedar bila anda tahu tidak ada phone dekat tepi anda. Dan boleh jadi anak itu masih boleh diselamatkan dalam tempoh masa tersebut. Atau jadikan kebiasaan anda untuk mengingatkan pengasuh, guru ke, untuk call sekiranya anda tidak menghantar anak pada tempoh yang sepatutnya anda hantar anak anda. Ini kena ada kerjasama lah daripada pengasuh, daripada pihak sekolah supaya lebih prihatin terhadap apa yang berlaku kepada anak-anak murid mereka dan anak asuhan mereka. Last but not least, saya ucapkan takziah kepada ibu ini. Saya yakin tragedi ini akan diingat sampai bila-bila dan tidak ada ibu bapa yang normal akan membiarkan anak mereka dalam keadaan seperti itu dan dalam kesedaran mereka. Benar, ia cuai, tetapi dalam masa sama kita jangan salahkan ibu bapa ni terlalu sangatlah. Apa yang dialami oleh mereka terlalu berat untuk ditelan oleh mana-mana ibu bapa sekalipun. Sama-sama kita ambil iktibar dan fikir-fikirkan. Assalamualaikum.